Di Terengganu ni memang masa tu 2004 memang tak ada kedai lampu yang Melayu usahakan. Okey, untuk projek Fusion Percuma ni sasaran kita adalah anak-anak sahabat usahawan yang berada di tahun 5 dan tahun 6. Dah habis PKP masa tu dah boleh dine in apa semua, sekolah pun dah buka, jadi saya tak ada bekerja. Untuk kami LPS, kami akan terus kekal menjaga kebajikan sahabat kami. Kami janji sama sekali tidak akan meninggalkan sahabat kami yang dalam kesusahan begitu sahaja. Premisnya penuh dengan warna-warni lampu hiasan. Begitu juga kehidupan pemiliknya, Lily Suryani Manan, dihiasi pelbagai penceritaan. Ibu kepada 5 orang cahaya mata ini tidak menyangka nasibnya berubah sekelip mata. 18 tahun lalu, dia hanyalah seorang suri rumah. Kini, dia bergelar usahawan lampu hiasan berjaya di Terengganu. Dengan segalanya bermula daripada galakan suaminya. Pada permulaan saya mendapat idea untuk buka kedai lampu ni, pertama sekali penglibatan suami saya sebagai electrician. Penglibatan dia dengan electrical tu bersabitlah dengan lampu ni. Jadi kenapa kita tak cuba untuk buka kedai lampu? Sebab di Terengganu ni memang masa tu 2004 memang tak ada kedai lampu yang Melayu usahakan. Jadi kami adalah kedai lampu yang pertama yang dibukalah di Terengganu sejak 2004 sehingga sekarang lah, selama 18 tahun lah pengalaman kami dalam bidang ni. Biasanya perniagaan yang dijalankan ini rata-ratanya dimonopoli oleh kaum Cina. Namun, Lily dan suaminya mula mendapat kepercayaan ramai sejak tahun 2006 apabila diberi tawaran memasang lampu chandelier di masjid-masjid sekitar Terengganu. Biarpun ini bukanlah minatnya, namun demi kelangsungan hidup dan membantu suami, wanita berusia 48 tahun ini nekat menceburinya. Saya menyertai Amanah Ikhtiar pada tahun 2011 sehingga hari inilah 11 tahun dah. Untuk tujuan pertama saya join Amanah Ikhtiar, kebetulan masa tu saya dapat major projek yang memerlukan tambah modal. Masa tu memang saya tak cukup modal lah. Jadi saya join dengan Amanah Ikhtiar. Dan dari situ tahun demi tahun kita punya pinjaman pun akan makin besar. Jadi memang banyak membantulah dalam perniagaan saya. Kisah hidup Nurul Aini Mansur juga semeriah gugusan kunci yang dijual di kedainya, Mr. Locksmith. Aini bergelar jutawan pada usia muda adalah hasil tunjuk ajar Lily. Walaupun perniagaannya berusia 6 tahun, ibu kepada 3 orang anak ini telah mempunyai 3 kedai kunci di sekitar Bandar Kuala Terengganu. Titik tolak perubahan hidupnya juga berkaitan dengan seorang kenalan suaminya yang mempunyai kedai kunci. Suami saya dulu menjual satu alat keselamatan kereta, alarm sistem, dan dia berkawan dengan seorang Cina yang mempunyai bisnes kunci. Okey, one day kawan dia tu panggil dia untuk menyelesaikan masalah sebuah kereta.
So bermula dari situ dia jadi jatuh cinta dengan bisnes kunci ni. Bermula dari situ, kalau tak silap saya masa tu dalam 2009 lah dia mula melibatkan diri dalam perkhidmatan kunci ni. Dengan hanya kedai kunci, mereka mampu berbangga dengan pendapatan bulanan mencecah RM50,000. Aini sangat bersyukur dipertemukan dengan Lily dan Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM. Kami masa tu mula cari kat mana yang boleh supply mesin kunci. Okay, so kami cari dan terjumpalah satu dekat Kemaman. So kami pergi directly ke kedai tersebut di Kemaman. So mula situ nak macam dah apabila nak beli mesin tu perlukan modal kan, dan nak modal pula masa tu nak cash nak beli mesin tu. So daripada situlah saya ada masa tu, sebab amanah ni melalui sahabat ke sahabat, cari sahabat cari siapa yang nak minyak, siapa yang berminat. So saya ada seorang kawan lah yang tarik saya masuk AIM. Daripada situlah bermulanya saya join Amanah Ikhtiar Malaysia. Manakala kepelbagaian peralatan sukan di kedai Nur Najwa Jamaluddin yang terletak di Muazzam Shah, Pahang pula mencerminkan betapa banyak cabaran yang perlu dilalui dia dan suami untuk mencapai kesenangan pada hari ini. Saya buka kedai pada tahun 2018 dan terfikir untuk buka kedai peralatan sukan ni sebab suami memang minat sukan. Anak-anak pun sama, jadi saya pun memang terikutlah juga dengan minat dia. Tu yang tergerak memang nak buka kedai sukan ni. Pada awalnya, bekas Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM ini memulakan perniagaan makanan di atas dorongan suami. Bermodalkan RM3,000, Najwa menyewa sebuah kedai di Bandar Muazzam dengan harga RM400 sebulan. Perniagaan yang diusahakan mendapat sambutan menggalakkan, tetapi terjejas apabila virus COVID-19 melanda negara. Lepas dah habis PKP, masa tu dah boleh dine in apa semua, sekolah pun dah buka, jadi pekerja saya tak ada pekerja. Kekurangan pekerja tu kan. Jadi saya dah stop, tutup kafe saya. Suami pun bisnes kedai sukan dia pun dia on balik dekat dalam. So dekat bandar dalam kan. Saya pun cadang lah, apa kata kita satukan kedai kafe dengan sukan. So daripada situ kami pindah lah, suami pun berpindah lah ke sini. Jadi besar sikit lah kedai sini sebab kat dalam tu kedainya kecil sikit. Najwa juga mendapat bantuan AIM untuk mengembangkan perniagaannya. Dari peralatan sukan yang biasa, kini dia dan suami mampu menjual barangan sukan berkualiti tinggi. Kami start pinjam AIM tahun 2019. Masa tu suami saya pun bisnes dalam tak sampai setahun lah. Dapat tahu AIM ni pun daripada sahabat suami lah. Lepas tu dia beritahu saya, masa tu saya servis lagi, kerja lagi. So saya memang saya tak tahu pasal AIM ni. Saya pun disuruh pergi mesyuarat pun saya pergi je kan. Pergi je tak apalah sebab masa tu pun saya pun dalam proses dah nak habis servis kan. Okeylah kita join, dah selama dan dah 3 tahun lebih lah saya join AIM. Permulaan modal tu sebanyak RM3,000. Lepas tu meningkat dah sampai sekarang dah RM21,000 lah saya dengan AIM buat pinjaman. Bertempat di daerah sama, sebuah bilik mesyuarat di premis AIM berubah wajah menjadi pusat tuition percuma bagi anak-anak ahli sahabat. Anak Najwa juga belajar di sini.
Yang terlibat dengan pengurusan pusat tuition ini adalah Roslan Pahkon. Dia adalah pengarah bahagian latihan, penyelidikan dan inovasi AIM. Idea tuition percuma ini mula dicetuskan oleh Tuan Pengarah USAN Encik Muhammad Syamil Abdul Aziz semasa beliau berucap pada Majlis Makan Malam Lembaga Perwakilan Sahabat dan Quick National di Pulau Pinang pada 12 Jun pada masa itu untuk melaksanakan program tuition percuma kepada anak-anak sahabat usahawan di seluruh negara. Dia mengumumkan untuk kita laksanakan pada tahun ini juga. So kita mulakan pada Julai yang lepas 2022 bermula tuition sehinggalah kepada hari ini. Antara lain keutamaan kita ialah melengkapkan ikrar sahabat kita, membantu anak-anak dia bersekolah. Sebab sekarang ni kita dah bersama dengan sahabat-sahabat dalam bidang ekonomi, tetapi kita juga dari segi sosial membantu anak-anak saya meningkatkan taraf pendidikan mereka. Dari segi yang utamanya kita memberi peluang kepada anak-anak sahabat AIM ini untuk mendapatkan bimbingan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, kita nak dia sebagai satu inisiatif untuk sahabat-sahabat kita meningkatkan taraf pendidikan anak-anak mereka untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, kita menjadikan tuition ini sebagai suatu aktiviti yang inklusif untuk anak-anak sahabat. Selain daripada sahabat dan anak-anak pun inklusif dalam program yang sama, seminggu sekali juga untuk kita berjumpa dan memberi latihan kepada anak-anak. Lili Suryani Manan, pengusaha kedai lampu hiasan di Terengganu. Pada asalnya tidak mempunyai pengalaman dalam bidang ini, tetapi berkat kegigihan menuntut ilmu dengan suaminya, kini Lili mampu berdikari sendiri. Saya sebenarnya memang tak ada pengalaman dalam kerja-kerja elektrikal. Cuma base pada suami saya lah. Saya banyak belajar dengan dia, melalui dia. Dan apabila saya dah melibatkan diri, saya juga menimba ilmu lah. Dengan di luar sana banyak program-program yang ada di luar sana yang kita sendiri sahabat pun boleh join juga. Selain perniagaan lampu, Lili turut terlibat dengan projek tambahan lain seperti projek penyedutan pasir. Biarpun sudah mempunyai kedudukan tersendiri selepas 18 tahun membina perniagaan, Lili tetap akan turun padang memantau kerja-kerja berkaitan. Selepas 18 tahun perniagaan saya, pengurusan saya banyak kepada saya punya staf lah. Saya hanya akan melawat projek jika ada permasalahan, keperluan saya diperlukan di situ, saya akan ke tapak projek lah. Selepas tu saya akan ke kedai balik menguruskan rutin-rutin harian saya. Saya akan buat akaun saya akan sediakan invoice yang tertentu. Saya akan buat pembayaran untuk saya punya subkon. Bidang yang diceburi Lili dan suami ini bukanlah satu perkara yang harus dipandang enteng. Hanya yang kuat semangat mampu bertahan. Pelbagai dugaan dan cabaran dihadapi. Namun, wanita cekal ini terus maju ke hadapan. Untuk permulaan bisnes lampu saya ni, saya dapat projek besar lah, iaitu pemasangan chandelier di Masjid Ketengah Jaya. Masa tu projek ni berterusan tak henti untuk chandelier ni. Permintaan untuk pemasangan chandelier ni memang tak henti. Dari situlah perniagaan saya mula berkembang, meluas dan dikenalilah di Terengganu ni bahawasanya ada orang
Melayu Bumiputera yang boleh buat kerja ni. Antara masjid dan juga lokasi yang mendapatkan khidmat pemasangan mereka adalah Masjid Sultan Zainal Abidin dan Istana Maziah yang terletak di Bandar Kuala Terengganu. Tanggungjawab lain Lily adalah sebagai pengerusi Lembaga Perwakilan Sahabat LPS, memastikan segala usul dari Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia AIM di peringkat wilayah dan pusat dibawa ke pengurusan tertinggi untuk tindakan selanjutnya. Walaupun sibuk, tetapi wanita bersih ini tidak lokek membantu ahli-ahli sahabat yang memerlukan bantuan. Nurul Aini Mansur, usahawan kedai kunci antara sahabat AIM yang mendapatkan khidmat nasihat daripada Lily. Biasa kalau dengan Puan Lily ni, saya biasa minta terutama dalam inilah nasihat daripada segi macam mana nak manage kewangan sebenarnya. Terutama dalam macam mana kita nak grow business, macam mana nak handle duit, macam mana kita nak biarkan akaun dalam company sentiasa bertambah, nak manage gaji staff macam mana semua. So saya suka tanya nasihat dia sebab bagi saya dia ada orang yang berpengalaman. Khidmat nasihat yang Puan Lily bagi ni banyak membantu saya macam nak ubah. Perniagaan saya dulu bertaraf enterprise. So sekarang dah bertaraf Sdn Bhd. Daripada situ dia ajar saya apa perlu buat, macam mana nak daripada enterprise, macam mana nak ubah ke Sdn Bhd, macam mana nak manage daripada account enterprise masuk ke Sdn Bhd. Dia nasihat saya tu seperti seorang kakak mengajar adik dia macam mana nak memulakan satu bisnes tu supaya lebih wow bisnes tu. Kedai kunci yang amat jarang diusahakan oleh Bumiputera ini diambil sebagai cabaran buat Aini dan suami. Pasangan suami isteri ini berharap perniagaan mereka mampu membantu mempertingkatkan taraf kehidupan selain dapat memberi pekerjaan kepada penduduk setempat. Kedai peralatan sukan milik Nur Najwa Jamaluddin dan suami di Muazzam, Pahang semakin mendapat sambutan. Begitu juga kedai makan mereka yang bersebelahan sahaja. Kafe masih ada lagi sebab saya macam suami saya dia akan ambil 2 pintu. So saya renovate jadikan 1 pintu untuk kafe saya kecil lah. Bisnes saya yang kafe start daripada pukul 3 sehingga pukul 7 petang. Dalam beberapa jam macam itulah daripada petang. Bisnesnya saya buat minum-minum petang lah macam niaga wafer, ais blended, nasi lemak untuk minum petang, lempeng macam itulah. Walaupun sibuk dengan perniagaan, Najwa tidak pernah lupa tugasnya sebagai seorang ibu. Dia sangat menitik berat pembelajaran anaknya. Memandangkan AIM menganjurkan projek tuition percuma, dia mengambil kesempatan ini menghantar anak keduanya, Muhammad Firas Adha, 10 tahun, belajar di situ. Saya dapat tahu mengenai tuition percuma ni melalui mesyuarat MP, mesyuarat pusat lah daripada Amanah-Ikhtiar. Cikgu pun ada beritahu dekat dalam mesyuarat mengatakan yang Amanah-Ikhtiar ada membuat tuition percuma. So saya pun ambil kesempatan untuk hantar anak saya lah. Kebetulan memang yang tuition tu dia ambil umur anak start daripada 10 hingga 12 tahun. So anak saya seorang ada yang umur 10 tahun. Dengan itu pun saya memang nak hantar lah untuk menambahkan lagi dia ilmu pengetahuan dalam pelajaran dia. Kapasiti bilik yang terhad membuatkan hanya beberapa pelajar sahaja dapat menikmati kemudahan yang diberikan oleh AIM ini.
Yang kita titik beratkan ialah supaya anak-anak ini mendapat pendidikan yang sempurna dan penyertaan yang ramai daripada anak-anak sahabat lagi, sebab kita kata kita bagi tuition ini percuma supaya kita boleh betul-betul dapat bantu sahabat-sahabat kita selain daripada mengeluarkan diri daripada kemiskinan, tetapi anak-anak ini boleh menimba ilmu dengan lebih baik daripada tuition kita. Turut serta dalam dia punya pembayaran ke apa ke. Cikgu boleh jawab. Fikir pula Sponsor balik. Kita dapat sponsor lah. Anak-anak ni kita harap mereka juga boleh mengambil peluang ni, sebab kita nak mereka ni menimba ilmu yang dengan lebih sempurna. Sebab ini kita fikirkan masa depan mereka. Sebab kita tidak terikat untuk memajukan ekonomi sahabat-sahabat, tetapi dari segi sosialnya kita memajukan pendidikan anak-anak ini supaya masa depan mereka nanti lebih terjamin lah. Biasanya menjelang malam pada setiap hari Selasa dan Khamis, bilik mesyuarat di pejabat AIM ini akan berubah wajah menjadi kelas tuition. Pengubahsuaian ini dilakukan oleh sahabat AIM sendiri kerana mereka ingin memberikan yang terbaik dan keselesaan buat anak-anak sahabat. Okey, untuk projek tuition percuma ni, sasaran kita adalah anak-anak sahabat usahawan yang berada di tahun 5 dan tahun 6. Tertakluk kepada kekosongan tu lah. Kalau kata tengok ruang ni, kalau ruang tu kecil, kita akan limitkan. Tapi kalau ada besar, kita tak perlu lebihkan. Cuma kalau kata tahun 5, tahun 6 tu masih ada kekurangan lagi, kita boleh masukkan juga tahun 4 untuk menyertai tuition percuma ini. Done? Yes. And draw a bag in it. This is the Royal Castle floor plan. Right? And draw a dress in it. Okay? Baju dalam plan. Okey, untuk subjek ni peringkat awal ni kita utamakan dulu untuk subjek matematik dan bahasa Inggeris. Dari segi masa, kita tentukan setiap subjek itu 2 jam setiap subjek. Harinya dan masanya ditentukan oleh kesesuaian di cawangan. Kalau kata petang, kita akan buat petang di 2 jam. Kalau kata malam sesuai, malam 2 jam lah. Dan dilaksanakan seminggu sekali setiap subjek tersebut. Jadi sebulan itu 4 kali lah. Kita telah menetapkan setiap pemilihan guru yang akan mengajar kelas tuition ini nanti adalah di kalangan mereka yang ada latar belakang ijazah keutamaan kita dulu. Namun begitu, kita juga ada option yang lain, termasuklah kita menggunakan guru sekolah yang ada ke lapangan untuk mengajar tuition, ataupun pihak individu yang ada kelulusan ataupun kelayakan tertentu untuk mereka ni mengajar tuition, ataupun pusat-pusat tuition yang berminat untuk menyertai kelas ini. Kelas ini pun kita buat begitu sebab tidak semua guru-guru ini bekerja secara tetap, tapi kita letakkan ini sebagai program mungkin dia sementara saja untuk dia lah, kan. Nanti senang bila berlaku pertukaran, kita mudah untuk cari guru pengganti. Projek tuition percuma yang telah mula dijalankan pada Julai 2022 yang lalu mendapat sambutan yang menggalakkan. AIM berharap projek ini dapat diteruskan di masa hadapan supaya dapat memberi manfaat kepada bukan sahaja kepada anak-anak usahawan tetapi juga masyarakat lain. Setakat ini, projek tuition percuma ini telah mendapat sambutan luar jangkaan di mana terdapat 124 cawangan AIM menjalankan projek ini dan hampir 1,800 pelajar telah mendapat manfaat. Pendapat saya mungkin sebab saya salah seorang sahabat daripada AIM. So saya
memberi sokongan lah apa yang IM buat cadangan macam untuk menghantar anak tuition ni kan. So dalam masa ni juga saya bagi peluang untuk anak saya lah untuk menambahkan ilmu. Nampak perbezaan lah anak saya apabila dia dah join tuition ni, nampak perbezaan dia dalam segi daripada mata pelajaran dia. Selama ni memang banyak lah, kalau dekat sekolah pun jarang dia bawa balik kerja sekolah. So bila dia ada tuition ni, memang dia balik-balik dia tunjuk kat saya ada kerja sekolah kan. Nampaklah beza dia daripada akademik dia pun nampak ada peningkatan. Dia punya keputusan periksa baru-baru ni adalah nampak keputusan daripada kelas yang diadakan, kelas tuition ni. Jadi untuk secara keseluruhannya, kita harap ibu bapa ataupun sahabat-sahabat usahawan mengambil peluang yang kita bagi ni, sebab kita nak bantu mereka ni meningkatkan taraf pendidikan anak-anak mereka untuk masa depan. Jadi kita harap mereka ni ambil peluang ni, bukan saja di sini tetapi di seluruh cawangan-cawangan operasi kita, termasuk Sabah dengan Sarawak. Jadi bantu kami untuk bantu anda, untuk bantu sahabat. Jadi insya-Allah kita bekerjasama dan jadi satu pasukan yang baik untuk kita sama-sama bimbing sahabat dan bimbing anak-anak sahabat untuk masa depan. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, antara agensi yang membantu Lily Suryani Manan menjadi usahawan berjaya sehingga menjadi inspirasi buat ramai wanita di luar sana. Sejak 2011 saya join Amanah Ikhtiar Malaysia dan pinjaman bermula dengan RM3,000. Selepas SU Pusat selama setahun saya dilantik sebagai Ketua Pusat. Daripada situ saya melangkah terus kepada Ketua Blok. Mungkin daripada bisnes saya sendiri, saya dipilih sebagai perwakilan Lembaga Perwakilan Sahabat Wilayah Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah menjadi tanggungjawab kami kepada Allah untuk berjaya menambah rezeki, membantu ahli kepulauan pusat bila ada masyarakat, menggunakan keuntungan kebudayaan untuk menjaga dan kemiskinan, menggalakkan anak-anak ke sekolah dan baik-baik generasi yang baru. Allah menyertai segala kami dapat sedang lakukan. Okey, sebelum tu saya perkenalkan saya punya setiausaha Wan Marhidayati. Yang dimasukkan dengan sahabat adalah perempuan yang menyertai amanah ikhtiar. Amanah ikhtiar ni hanya boleh disertai oleh golongan perempuan sahaja. Syarat dia memang perempuan sahaja yang mempunyai bisnes. Dan saya nak jugalah kuat, kena sama-sama bertanggungjawab. LPS sendiri bermaksud Lembaga Perwakilan Sahabat. LPS menjadi penghubung di antara sahabat dan pengurusan amanah ikhtiar. LPS membawa suara sahabat ke atas. Apa yang mereka mahukan, penambahbaikan. Sebab pengurusan tertinggi dia akan menjadikan kami ni sebagai perantaran di antara pengurusan dan sahabat. Perliaan pun melebihi 104%. LPS perlu menjalinkan hubungan baik dengan sahabat, dengan masyarakat. Masyarakat tu maksudnya persekitaran lah. Lepas tu sentiasa mencari ruang untuk kita mencapai sesuatu, mencari ruang, peluang untuk mendekatkan sahabat yang sememangnya memerlukan khidmat nasihat serta pandangan bagi mengenai benda-benda luar yang lebih besar. Kadang-kadang kita duduk macam ni, kelompok kita kecil saja. Apabila kita menarik masyarakat juga dan sahabat menyertai masyarakat, mungkin peluang lebih besar lagi kita akan dapat di luar sana. Datuk Syabuddin Yahya adalah mantan pengerusi Lembaga Amanah Ikhtiar Malaysia sejak 2021.
Beliau telah berkongsi cara AIM bekerjasama dengan ekosistemnya dalam memastikan matlamat dan dasar mereka terlaksana. Amanah Ikhtiar Malaysia ni telah pun ditubuhkan lebih kurang 35 tahun yang lepas dengan hasrat untuk membantu kerajaan bagi membasmi kemiskinan di kalangan rakyat di Malaysia ini. Masa initial mula kan, kalau datang kan lebih sikit lagi kita dah tak cukup. Apabila rakyat dapat peluang untuk mendapat pinjaman atau dalam perniagaan mereka, mereka akan dapat meningkatkan taraf pendapatan ahli keluarga masing-masing, dan ini dilaksanakan secara mikro. Pinjaman yang tidak terlalu besar dan tidak kecil, di antara RM5,000 ke RM30,000. Jadi ini membolehkan peserta-peserta yang menjadi ahli ataupun kita kenal mereka sebagai sahabat usahawan, mereka akan boleh memulakan perjalanan hidup baru mereka dengan berniaga mengikut kemahiran yang mereka ada. Selain daripada memberi pinjaman, mereka akan sentiasa dipantau dan mereka akan sentiasa diberi nasihat dan bimbingan untuk terus maju bersama-sama dengan rakan-rakan seperjuangan mereka. Dan ini telah pun terbukti bahawa Amanah Ikhtiar Malaysia telah berada di landasan yang betul bagi membantu kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia pada hari ini. Sebagai sebuah institusi yang menyokong usaha kerajaan, AIM sangat mengambil berat sahabat yang bernaung di bawah mereka. Antara kemudahan yang disediakan oleh sahabat usahawan adalah skim pembiayaan serta tabung kebajikan dan kesejahteraan sahabat. Selain daripada kita mempelbagaikan jenis-jenis pinjaman yang mereka boleh buat, sama ada dari segi pinjaman dalam bentuk ekonomi, perniagaan, dan juga pinjaman dari sudut pembangunan sosial. Jadi di sini menjadi seorang sahabat usahawan AIM, bukan sahaja mereka boleh mendapatkan pinjaman modal, tetapi mereka juga boleh mendapatkan pinjaman untuk pembangunan sosial supaya taraf hidup keluarga mereka itu sentiasa lebih baik dan terjamin. Jadi itu di antara contoh-contoh yang boleh kita buat bagi memperkasakan keahlian sahabat usahawan AIM ini, supaya bila mereka menjadi sahabat usahawan, bukan hanya mereka mendapat kemudahan pinjaman modal, tapi mereka juga dibantu dari sudut memperkasakan dan memperkemaskan kehidupan dan pembangunan kualiti keluarga mereka itu sendiri. Jika berkesempatan, LPS akan menyantuni sahabat usahawan yang terkesan atas masalah kesihatan dan juga yang terlibat dalam musibah. Baru-baru ini, Datuk Syabuddin beserta beberapa anggota LPS melawat seorang sahabat AIM yang mengalami masalah kesihatan. Untuk kami LPS, kami akan terus kekal menjaga kebajikan sahabat kami yang mengidap kanser fibroid. Kanser ni semasa dia buat check up tu, dia dah terus ke tahap 4. Tapi mungkin sebab sahabat kami ni masih muda, masih kuat, jadi dia hanya menjalani kemoterapi selama 4 kali saja. 4 kali berturut-turut, dan dia punya kanser tu ada nampak progres untuk memulih lah. Dan kami akan kekal terus support dan menjaga kebajikan dia dan juga keluarga dia, anak-anak. Kami janji sama sekali tidak akan meninggalkan sahabat kami yang dalam kesusahan begitu sahaja. Bagi sahabat yang dilanda musibah seperti kecacatan kekal, beberapa manfaat boleh diperolehi mereka. Antaranya menangguh pembiayaan selama 6 bulan, dan jika selepas 6 bulan masih tidak boleh menjalankan perniagaan, penangguhan kedua boleh dilakukan. Namun, selepas penangguhan kedua masih gagal meneruskan perniagaan, sahabat boleh memohon ilat, iaitu memohon halal dari pinjaman yang ada. Ini buat tangan daripada sahabat tu kan? Ini daripada LPS sewilayah Okey, kami doa.
possible. Dan benda ni kita seiring pernah bincang. Masa tu saya bincang dengan LP. Saya cadangkan kalau jadi alhamdulillah hari ini kita mendapati bahawa kebanyakan peserta-peserta sahabat usahawan IM ini telah pun berjaya keluar daripada tahap pencapaian mereka daripada susah kepada lebih senang dan jauh lebih senang. Dan kejayaan ini telah memberikan satu bukti bahawa sekiranya perancangan dibuat dengan betul untuk kita memajukan masyarakat kita keluar daripada kemiskinan, insya-Allah perkara tersebut boleh dilaksanakan. Kita ada 3 peringkat, iaitu sahabat usahawan, kemudian peringkat pengurusan, kemudian peringkat sukarelawan dalam sahabat-sahabat daripada sahabat-sahabat yang menyertai kelab sahabat, kuik dan sebagainya, dan kerjasama mereka dengan pihak pengurusan di peringkat cawangan dan wilayah. Kita melihat hubungan mesyuarat yang berlaku setiap minggu dan komitmen itu adalah menjadi kepada satu kunci kejayaan. Kemudian komitmen daripada peringkat kekitangan dan pengurusan tertinggi yang sentiasa merancang, memantau dan memastikan perjalanan konsep yang diterapkan di dalam IM ini terlaksana. Tuah ayam nampak di kaki. Tuah manusia siapa yang tahu. Apabila rajin berusaha daripada miskin pun boleh berubah menjadi kaya, ditambah pula dengan bantuan seperti Amanah Ikhtiar Malaysia. Semoga perkongsian para sahabat AIM sebanyak 3 episod mampu menjadi inspirasi untuk orang ramai meneruskan perjuangan bagi kelangsungan kehidupan.